vaksin dan sebagainya bersama dengan doktor pakar kita di talian. Profesor Dr. Zamri Sarkawi yang merupakan pakar perunding mikrobiologi perubatan Universiti Putra Malaysia. Selamat pagi Prof. Assalamualaikum. Selamat pagi, Waalaikumsalam. Terima kasih kerana bersama kami, Prof. Jadi, kumpulan yang boleh divaksin di Malaysia adalah dalam lingkungan 20 hingga 24 juta. Bagaimana kumpulan ini yang akan divaksin nanti akan membentuk perlindungan untuk mereka yang tidak boleh divaksinkan untuk tujuan-tujuan tertentu? Ya, sememangnya itulah yang kita target. Kita tak boleh bagi vaksin kepada individu yang kurang daripada 20 tahun ataupun 18 tahun. Dan golongan ini adalah golongan yang akan kira macam vulnerable lah, yang terdedah kepada COVID ni. Jadi itulah peranan boleh dibagi vaksin tadi untuk kita bagi imunisasi dengan secara besar-besaran. Yang kita pernah dengar adalah term dia tu immunity kelompok atau herd immunity. Itulah sasarannya. Dijangka kalau kita boleh mencapai 80% ke atas, jadi kumpulan-kumpulan ini disebabkan oleh yang telah mendapat antibody, secara tidak langsungnya dapat melindungi kumpulan yang tidak mengambil vaksin tadi. Dan tambahan lagi, orang yang telah mendapat vaksin, kebarangkalian dia untuk mendapat jangkitan adalah sangat kurang. Jadi kalau dijangkit pun kandungan virus ini adalah sangat-sangat sedikit. Maka secara teorinya penularan virus ini semakin sedikit dan semakin sukar. Prof. Doktor, kita juga ada kalanya dari masa ke masa merujuk kepada badan-badan kesihatan di seluruh negara, di seluruh dunia untuk melihat bagaimana progres salah satu negara di antara negara yang lain. Dan CDC juga merupakan salah satu sumber di Amerika Syarikat yang juga mengeluarkan kenyataan bila mana untuk 12 tahun ke atas kiranya vaksin Pfizer boleh digunakan untuk kanak-kanak ini. Tapi ini tidak digalakkan di Malaysia. Apakah kerana bekalan ataupun dari aspek saintifik itu belum sesuai lagi untuk perkembangan kanak-kanak? Pandangan Prof. Doktor bagaimana? Ya, kita kena balik kepada sejarah dia ketika ujian klinikal vaksin ini dirancang untuk ujian klinikal. Pada masa itu hanya golongan yang berisiko tinggi untuk mendapat kematian akibat COVID dan juga yang mendapat COVID yang teruk saja yang diberi tumpuan lah. Maknanya orang tua dan juga orang yang ada penyakit kronik. Jadi setelah kita tahu tahap keselamatan dan keberkesanannya, barulah ujian klinikal ini dipanjangkan ke umur yang lebih muda. Jadi sekarang ini kita dah lihat bahawa Pfizer pun telah diluluskan untuk penggunaan kecemasan untuk semuda 12 tahun di Ya. Tapi di Malaysia ni kita ada proses kelulusan dia. Kita tidak bulat apa yang telah diluluskan oleh CDC. Jadi kita pun ada NPRA yang akan melihat data-data secara terperinci dan sekiranya betul dan terbukti berkesan dan selamat, maka akan diluluskanlah. Jadi kajian ini pun sekarang sekarang tengah melihat keselamatan dan keberkesanan sampai umur, targetnya adalah seawal umur 6 bulan. Wow. Doktor, kalau kita melihat kepada kanak-kanak yang berada dalam kategori individu yang mempunyai comorbidity yang sekiranya dijangkiti oleh virus COVID-19 boleh menyebabkan kemudaratan kesihatan, long COVID dan sebagainya, dan mereka ini juga berada dalam keadaan risiko tinggi untuk dijangkiti. Adakah mereka boleh diberi kelonggaran untuk mendapat vaksin walaupun berada dalam kategori umur di bawah 18 tahun? Itu soalan yang sebenarnya sangat sukarlah untuk dijawab, sebab kita pun tidak ada data yang mengatakan bahawa vaksin ini boleh digunakan untuk kanak-kanak yang muda ni. Itulah kita kena berdasarkan daripada kajian-kajian saintifik. Kita tak sepatutnya kita ingatkan dia sesuai untuk dewasa, dia adalah juga sesuai untuk kanak-kanak. Tidak semestinya begitu. Sebab tu dijalankan kajian terlebih dahulu. Untuk kes sebegini, itulah pentingnya herd immunity tadi. Jadi orang-orang sekeliling masyarakat kena mendapat melindungi diri mereka, dan juga di sini bila dia telah melindungi diri sendiri, dia akan juga memberi kesan kepada komuniti. Jadi kanak-kanak yang ada comorbidity, yang ada sakit
kronik ini akan juga terlindung secara tidak langsung. Prof. Dr. Nasihat dari segi saintifik perubatan yang Prof. Dr. boleh berikan, kerana ada juga situasi bila mana dalam institusi rumah tangga itu sendiri, suami ingin mendapat vaksin, isteri tidak mahu. Isteri mahu mendapat vaksin, suami tidak mahu. Jadi risikonya mendedahkan anak ini kepada kebolehjangkitan COVID-19. Dalam situasi ini, apakah yang boleh Doktor nasihatkan kepada mereka yang berada dalam golongan ini? Itulah, saya pun banyak juga dengar info-info yang tidak sahih ini yang mengatakan bahawa vaksin ini tidak selamat dan tidak efektif dan sebagainya. Kita harus ingat bahawa kajian yang telah diletakkan pada vaksin ini adalah banyak dan juga telah dijalankan dengan teliti. Jadi bukti-bukti sekarang yang ada adalah sangat bagus, vaksin ini sangat bagus, sangat efektif dalam mengurangkan kematian dan juga penyakit-penyakit yang sakit yang teruk. Jadi untuk kes yang sebegini ini, ada keluarga yang begini, kita kena juga jangan kita selfish pentingan diri sendiri. Kita kena ingat tugas kita adalah juga untuk melindungi lain. Kalau kita mendapatkan vaksinasi untuk diri kita sendiri, sebenarnya kita akan juga melindungi orang lain, yang terutama sekali yang kanak-kanak tadi yang tidak layak untuk mendapatkan vaksin, mereka pun juga terlindung. Jadi itulah tema daripada kerajaan, iaitu lindung diri, lindung semua. Itu sangat-sangat tepat untuk masyarakat kita. Doktor, angka yang dipetik dari segi jumlah mereka yang layak untuk mendapatkan vaksin adalah lingkungan 20 hingga 24 juta orang rakyat Malaysia. Tetapi kita juga ada beberapa data yang mungkin tidak pasti dari segi warga asing yang berada di Malaysia, sama ada secara sah ataupun tidak, dan berada dalam kategori umur yang boleh divaksin. Adakah angka ini telah pun ditambah kepada 24 juta tadi, ataupun adakah kita perlukan lebih banyak perincian untuk memastikan jumlah yang boleh divaksin, kerana herd immunity ataupun imuniti kelompok adalah berfungsi sekiranya jumlah penduduk, tidak kira warga negara ataupun tidak, mendapat vaksin. Jadi bagaimana kita akan mendapat perincian ini nanti? Ya, itu sangat betul fakta itu, Terence. Kita harus ingat bahawa di Malaysia ni bukan rakyat Malaysia saja. Ia terdiri daripada rakyat-rakyat yang tinggal di Malaysia. Jadi mereka pun perlu vaksin juga ni. Jadi perlulah kita ada penelitian di mana berapa ramai sebenarnya yang berada di negara kita, dan mereka juga harus diberi vaksin. Kalau tidak, imuniti kelompok tadi itu tidak akan tercapai. Saya perlu nak ingatkan juga untuk kita tengok daripada pengalaman di negara-negara luar yang coverage vaksin adalah sangat tinggi. Apabila vaksin itu telah diberi kepada lebih kurang 40% daripada penduduk, kita lihat bahawa terdapat penurunan kes COVID yang sangat mendadak. Jadi itu adalah berita baiklah untuk kita semua lah. Jadi memberikan semangat untuk kita mendapatkan vaksin untuk semua, termasuk rakyat Malaysia dan juga yang tinggal di Malaysia. Prof. Doktor, ada juga yang berpendapat dengan varian yang begitu banyak, mungkin barangkali vaksin yang ada ini tidak berjaya mengekang penularan. Jadi ini membuatkan ramai lagi yang agak ragu-ragu untuk melihat what's the point, kenapa nak ambil. Jadi bagaimana perlu kita memperbetulkan persepsi ini, sebab mangsanya nanti adalah kanak-kanak yang masih lagi tidak dapat dilindungi. Betul. Ini yang selalu dibincangkan berkenaan dengan varian. Bagaimana varian bertindak memberi tindak balas yang tidak bagus kepada vaksin. Sebenarnya kajian telah dijalankan dan memang betul ada sedikit mengganggu vaksin ini, tetapi antibodi yang dihasilkan masih berkesan. Secara umumnya masih berkesan walaupun ternampak sedikit saja. Jadi itu sebenarnya tidak menjejaskan apa-apa program vaksin yang kita jalankan ini. Pemberian vaksin masih penting walaupun dengan kehadiran varian, sebab sebenarnya varian ni bukannya majoriti penyakit yang kita dapat. Sebenarnya dia sedikit saja, tetapi
kita memberi concern lah dengan varian, tapi kalau kita dapat menurunkan sebanyak kes yang mungkin dan kemunculan varian-varian baru ataupun yang lama ni akan dapat dikurangkan. Jadi vaksin juga lagi akan memberi kita satu weapon ataupun senjata untuk menangani pandemik COVID ni. Prof. Doktor, bukan sekadar kanak-kanak saja yang tidak boleh divaksin, namun ada juga kumpulan dewasa yang tidak boleh menerima vaksin, seperti mereka yang mempunyai alahan terhadap ubat-ubat tertentu, dan juga individu dengan keadaan kesihatan tertentu seperti mereka yang sedang menjalani rawatan kemoterapi dan sebagainya. Jadi apakah ada jalan lain untuk individu-individu ini, seperti kalau dalam kategori alahan tadi, alahan terhadap satu jenis vaksin tidak bermaksud bahawa individu tersebut tidak boleh menerima vaksin yang lain, dan untuk yang menjalani kemoterapi apabila tamatnya rawatan kemo, adakah mereka boleh menerima vaksin nanti? Betul. Untuk yang mendapat alahan kepada vaksin-vaksin tertentu, kita ada pilihan untuk memberi kepada pesakit ini. Mungkin kita bagi vaksin-vaksin yang tidak ada sumber alahan dia dalam vaksin yang awal tadi. Jadi ini kita kena lihat kandungan vaksin. Sebab vaksin sekarang yang kita ada adalah daripada platform yang berlainan. Jadi kita boleh lihat sumber apa yang dia dapat alahan. Dan juga yang mendapat kemoterapi tadi, semasa aktif diberi kemoterapi, sememangnya kita tidak akan bagi vaksin disebabkan oleh sistem imun dia adalah kita dah suppress kan. Dan mungkin sistem imun itu tidak dapat memberi atau menghasilkan antibody yang banyak, dan sebab itu kita kena tunggu sehingga sistem imun dia bertambah baik dan beransur pulih, dan bila dah sampai ke tahap tu barulah kita boleh memberi vaksin tersebut. Prof. Doktor, bila masyarakat melihat video ataupun apa juga visual yang menunjukkan kanak-kanak di pusat kuarantin, ini merupakan satu yang sangat menyentuh hati masyarakat, sebab usia sekecil itu melalui situasi yang sangat menggusarkan. Tapi dalam situasi sekarang, bagaimana komuniti juga boleh melakukan sebaik mungkin? Sebab kadang-kadang kita dengar juga keluhan dari ibu bapa nak bawa anak berjalan kat luar pun risau sebab begitu banyak risiko di luar. Tapi kalau biar terperap kat rumah, ia juga satu ekosistem yang tidak sihat untuk mereka terperap dalam rumah begitu lama. Jadi di mana boleh kita capai keseimbangan supaya mereka tidak dijangkiti tetapi masih lagi melalui situasi yang selesa dalam keadaan pandemik ini? Ya, memang saya pun telah melihat video tersebut dan kita pun rasa sangat sedih lah. Kanak-kanak pun telah mendapat COVID. Tapi Alhamdulillah setakat ini kanak-kanak walaupun mendapat COVID, dia akan mendapat COVID yang tidak seteruk dewasa. Itu sebenarnya mungkin satu rahmat lah diberi pada kita. Cuma di sini peranan ibu bapa dan juga masyarakat adalah untuk kita sama-sama mendapat vaksin dan ada antibody dan melindungi diri sendiri. Dan bila kita mendapat antibody di dalam badan kita, jadi bila COVID virus itu datang dan dia akan penularan tu semakin berkurangan. Jadi bila dia berkurangan di dalam komuniti, ini akan juga secara tidak langsungnya akan melindungi kanak-kanak tadi. Jadi pun kita pun harap jugalah kajian-kajian seterusnya vaksin nanti, vaksin yang ada sekarang ni juga sesuai untuk kanak-kanak. Jadi bila keadaan itu berlaku, mungkin kanak-kanak pun akan juga diberi vaksin lah, mungkin sebahagian daripada program imunisasi kanak-kanak yang sedia ada. Prof. Doktor, apa yang dirisaukan oleh golongan-golongan yang tidak boleh divaksin? Sebagai contoh, mereka dengan keadaan imuniti yang rendah, mereka yang mempunyai penyakit-penyakit seperti mungkin HIV dan juga penyakit genetik yang lain, adalah mereka tidak dapat bebas bergerak selepas ini kerana tidak mempunyai vaksin, tidak mempunyai ketahanan terhadap COVID. Apakah pendapat Prof. Doktor berkaitan dengan golongan ini yang berada dalam kategori kumpulan dewasa namun tidak boleh menerima vaksin untuk sebab-sebab tertentu? Itu dah lagi tadi peranan daripada masyarakat tadi tu.
yang kita perlu mendapat vaksin ni supaya kes akan menurun dengan mendadak dan bila menurun dengan mendadak kita pun bolehlah hidup macam biasalah dan golongan-golongan tadi yang tidak bernasib baik tadi mungkin mereka pun tidak akan mendapat jangkitan daripada virus ini. Prof. Doktor, situasi pandemik ini membawa kita berfikir semula tentang gaya hidup dan juga keutamaan dan bagaimana selepas ini usaha oleh ibu bapa juga dan juga penjaga dan juga pihak pendidik untuk memastikan kanak-kanak itu juga berada dalam persekitaran yang membolehkan mereka cukup suplemen, makanan juga sihat dan kehidupan yang cergas supaya imuniti itu dapat dibina secara semula jadi dan kurang terdedah kepada penularan virus seperti ini. Betul. Selain daripada kita kita sangat bergantung kepada program vaksinasi ini, kita harus tekankan bahawa kita perlu juga membina imuniti kita melalui secara semula jadi tadi, iaitu melalui gaya hidup sihatlah. Kita harus aktif, bersenam dan juga nutrisi yang bagus, pemakanan yang baik dan kita kena ingat juga mental health, kesihatan mental itu sangat penting juga dan kurangkan stres. Ini adalah sebahagian daripada cara strategi kita lah secara individu lah untuk mengurangkan atau meningkatkan lagi imuniti kita kepada bukan setakat virus COVID ini tetapi juga untuk kesihatan kita secara umum dan juga virus-virus lain. Kalau badan kita sihat dan ditambah pula dengan vaksin, ini akan lebih lagi melindungi kita daripada mendapatkan penyakit COVID ini ataupun penyakit-penyakit yang lain. Baik doktor, kita sentiasa setiap hari mengingatkan orang ramai supaya mendaftar. Peringatan daripada Prof. Doktor sendiri kepada lebih daripada 10 juta rakyat Malaysia yang belum mendaftar untuk mendapatkan vaksin ini lagi. Setakat ini kekal angkanya pada lebih kurang lingkungan 13 juta lebih rakyat yang telah mendaftar menggunakan aplikasi MySejahtera. Silakan Prof. Doktor. Ya, sebenarnya kerajaan telah membelanjakan duit yang banyak, 3 bilion ringgit untuk membeli vaksin percuma ini kepada rakyat dan juga untuk mereka yang tinggal di negara ini lah. Jadi vaksin ini pun adalah vaksin yang telah terbukti selamat, berkualiti dan efektif. Dan kita tahu bahawa kerajaan dan MPRA pun tidak ada kompromi dengan keselamatan dan kebersihan vaksin ini. Jadi kita kena dapatkan info yang sahih lah daripada Kementerian Kesihatan Malaysia dan juga pakar-pakar di sekeliling kita. Kita jangan ragu-ragu lagi. Sebenarnya manfaat imunisasi ini adalah jauh lebih besar daripada risiko yang kita telah dengar dan telah dibagi tahu. Jadi saya nasihatkan semua, saya menyeru semua, kita seharusnya mendaftar diri sebagai seorang penerima vaksin. Jadi ini yang kita kena ingat bahawa untuk kita kena lindungi diri sendiri terlebih dahulu dan ini akan juga melindungi keluarga kita, saudara mara kita, rakan-rakan dan juga semua di sekeliling kita. Jadi kita boleh katakan kita lah hero-nya. Kita dapat vaksinasi, kita boleh menyelamatkan nyawa semua. Jadi itulah lindung diri, lindung semua, itulah satu tema yang sangat tepatlah yang diberikan oleh kerajaan. Terima kasih Prof. Dr. Zahri Sarkawi kerana sudi meluangkan masa bersama kami pagi ini untuk memberikan lebih pemahaman dan juga perspektif beliau kepada ibu bapa dan juga masyarakat yang pastinya berhubung rapat dengan kanak-kanak dan bagaimana mereka ini boleh dilindungi dalam situasi pandemik ini. Baik, seterusnya kita akan